Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, pernah dengar tak kisah bahawa kononnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ziarah kubur Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan apabila masuknya waktu subuh, beliau solat subuh di sisi makam Imam Abu Hanifah. Dan sebagai menghormati Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i tidak membaca doa kunut subuh. Kenapa menghormati? Sebab Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada doa kunut subuh. Jadi Imam Asy-Syafi'i solat di sisi makam, di sisi kubur Imam Abu Hanifah, dan beliau tidak membaca doa kunut subuh. Biasa dengar tak? Mesti pernah dengar punya. Ini adalah satu kisah yang biasa disampaikan bagi menerangkan sikap toleran dalam bermazhab. Tak perlu ketat sangat, okay? Kita boleh terbuka dan toleran. Tentang bersikap terbuka, tentang bersikap toleran, yang itu betul. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, yang menjadi persoalan, atau pernah tak sesiapa tertanya-tanya, sahih ke kisah tersebut? Biasa disampaikan kan? Pernah tak tertanya-tanya, sahih ke kisah tersebut? Apakah sumbernya? Apakah ia memiliki sanad? Betulkah ia benar-benar merupakan perbuatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kotak description saya ada letak link tentang daripada satu laman web atau blog yang menerangkan bahawa kisah tersebut tidak memiliki sanadnya, tidak memiliki sanadnya. Okey, tak apa. Katakanlah, okey, kita lihat dari sudut lain. Kalau kita menganalisa kisah tu dengan sedikit critical thinking, kita akan nampak kejanggalan di dalamnya, dan dengan itu kita boleh berkata ini tak sahih ni, ini tak betul ni, kan? Sebab kalau kita analisa with some critical thinking, tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam hal agama kena bijak supaya tidak ditipu oleh orang-orang agama. Okey, antaranya ziarah kubur waktu subuh, amboi. Tapi itu tak apalah kan, kita tak apa. Kemudian azan subuh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah solat subuh di kubur Imam Abu Hanifah, tak pergi masjid, amboi. Tuan-tuan dan puan-puan, solat berjamaah ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan, khasnya kepada orang lelaki. Dan solat subuh ni pula memiliki satu ganjaran atau fadilat yang sangat besar, khasnya isyak dan subuh. Semua solat berjamaah bagi lelaki hendaklah kita hadir. Tetapi antara semua 5 waktu tu, yang paling ditekankan ialah solat isyak dan subuh. Maka apakah kita nak kata Imam Asy-Syafi'i ni bukan orang biasa-biasa ni? Okey, ini Imam Asy-Syafi'i tak solat kat masjid, pergi solat sisi kubur. Kan? Jadi itu kejanggalan yang kedua. Yang ini Imam Asy-Syafi'i kononnya tidak solat di masjid, sebaliknya solat di kubur. Baik. Kemudian perkara ketiga yang tak kena. Yang ketiga ni serius. Kerana di sana terdapat hadis-hadis Nabi SAW yang melarang daripada menjadikan masjid sebagai daripada menjadikan kubur sebagai masjid. Yang dimasukkan sebagai masjid itu bukan sekadar melarang membina masjid, tetapi menjadikan masjid ialah kita beribadah di sana sebagaimana kita beribadah di masjid. Antaranya ialah melaksanakan solat. Di dalam kesempatan ini saya nak bacakan 3 buah hadis, ya. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1390, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Serius ni tuan-tuan, Sahih Bukhari ni Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Hadis pertama. Hadis kedua pula riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang dinilai sahih oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, ketahuilah bahawa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid. Saya ulangi, ketahuilah bahawa seburuk-buruk manusia. Ini kita kata larangan yang bukan ringan-ringan ni. Kan tadi tu melaknat, sekarang ni seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid, ya. Hadis Musnad Ahmad. Baik, hadis yang ketiga daripada Sahih Al-Bukhari juga, hadis nombor 437,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Allah memerangi orang Yahudi kerana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Jadi 3 hadis dengan larangan yang sangat serius. Okay, sebab itu kami para pencinta sunnah dan mereka yang ahli sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya tidak menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Berbeza dengan sebahagian atau sebenarnya segelintir orang sekarang ini, mereka bersemayang di kubur. Sembahyang yang dibolehkan ialah solat jenazah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat jenazah di kubur. Yang itu boleh. Tetapi solat biasa tu, yang itu tak boleh. Beriktikaf tak boleh. Yang benda-benda yang biasa kita buat dalam masjid, itu sebenarnya dilarang di kubur. Okey. Namun sebahagian orang hadis ni macam tak muncul, tak wujud, tak ada kan. Jadi mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Dan inilah yang kita panggil sebagai kuburiyun. Hati mereka tertambat, hati mereka tertarik kepada kubur, di mana mereka beriktikaf di sana, mereka beribadah di sana, mereka berdoa merayu-rayu di sana. Ada juga yang sampai melakukan sembelihan di sana, yang tawaf di sana. Yang ni segelintir. Tapi yang ramai ialah mereka beriktikaf di sana, mereka meluangkan masa yang lama di sana dan mereka menjadikannya umpama orang yang duduk lama di masjid. Okey, baik, itu inilah. Tapi Imam Asy-Syafi'i of course tidak akan melakukan hal seperti itu, ya. Jadi ini satu kejanggalan dan yang anehnya, apabila para penceramah kita menyampaikan kisah ini, walaupun mereka nak sampaikan atas tujuan menceritakan sikap toleran, sikap terbuka dalam masjid, mereka tak trigger pun. Was like, takkan Imam Asy-Syafi'i solat di sisi kubur? Kan dah lah tinggalkan solat berjemaah di masjid, itu satu hal. Kemudian solat pula di kubur, padahal di sana ada hadis-hadis larangan yang sangat serius, yang sangat tegas, yang sangat syadid kita kata, dalam melarang menjadikan kubur sebagai tempat beribadah, sebagai tempat, bila disebut masjid, saya ulangi, bukan binaan masjid, tetapi sebagai tempat untuk kita melakukan amal ibadah, khasnya melakukan solat, ya. Jadi kita dengar ni, something wrong daripada kisah tersebut. Dan kemudiannya, faktor yang keempat, Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahawa doa kunut ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara berterusan. Beliau menilai hadis tersebut adalah sahih dan ini merupakan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Lalu mereka ataupun seseorang itu sepatutnya melaksanakan sesuatu ibadah kerana dalil yang dipercayainya adalah benar dan kerana Allah, bukan kerana untuk menghormati seseorang. Kan macam dah tak kena kat situ tu. You nak baca doa kunut kerana dalil yang you yakin adalah sahih, kerana itulah yang disyariatkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Anda buat tak buat bukan kerana nak menghormati seseorang. Okey, jadi ini faktor keempat. Jadi berdasarkan 4 sebab ini, kisah tersebut bukan sahaja dari sudut sumber periwayatannya tidak ada, tetapi dari sudut matanya, dari sudut riwayat yang juga adalah sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih serta pemikiran yang sihat. Oleh itu tuan-tuan dan puan, bila kita biasa dengar orang menceritakan kisah ini, penceramah ke apa ke boleh tegur bahawa ini adalah kisah yang tak betul dan satu kesalahan yang serius bila kita kata Imam Asy-Syafi'i. Okey, Imam Asy-Syafi'i yang terkenal sebagai pendukung sunnah, pembela sunnah, pula menyalahi sunnah dengan yang pertama meninggalkan solat berjemaah di masjid, yang kedua solat pula di kubur, ya. Ini satu kesalahan yang sangat besar. Baik, demikianlah sedikit perkongsian saya, moga-moga bermanfaat. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.